Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 30 Oktober 2021 bersama saya Fidas Machram. Berita dimulakan dengan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 332.1 bilion ringgit untuk bajet 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Menteri Keuangan Malaysia Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa pembentangan bajet 2022 di Kuala Lumpur pada Jumaat berkata ia merupakan nilai peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ini. Daripada jumlah tersebut, kerajaan bercadang untuk menyediakan 233.5 bilion ringgit bagi belanja mengurus, 75.6 bilion ringgit untuk belanja pembangunan dan 23 bilion ringgit di bawah kumpulan wang COVID-19. Sejumlah 2 bilion ringgit turut disediakan sebagai simpanan luar jangka. Sungguh pun ini merupakan bajet mengembang. Defisit fiskal 2022 diunjur berkurang kepada 6% daripada KDNK berbanding 6.5% pada tahun 2021. Beliau juga memberitahu bajet kali ini mendokong 3 paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Sementara itu, Sarawak akan menerima peningkatan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 100 juta ringgit dalam bajet 2022. Menteri Keuangan Malaysia Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz memberitahu peruntukan ini adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur air, elektrik dan jalan raya serta kemudahan pendidikan dan kesihatan. Seterusnya, Sabah dan Sarawak akan menerima peningkatan peruntukan perbelanjaan pembangunan masing-masing kepada 5.2 bilion ringgit dan 4.6 bilion ringgit. Peruntukan ini antaranya adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur air, elektrik dan jalan raya serta kemudahan pendidikan dan kesihatan. Senator Tengku Zafrul menambah keseimbangan pembangunan antara negeri dan wilayah adalah penting bagi memastikan kesemua ahli keluarga Malaysia dapat menikmati hasil pembangunan. Keseimbangan pembangunan antara negeri dan wilayah adalah penting bagi memastikan kesemua ahli keluarga Malaysia dapat menikmati hasil pembangunan. Bagi 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi, projek-projek pembangunan akan diteruskan dengan peruntukan sejumlah 690 juta ringgit, merangkumi 6 projek baru dan 66 projek sambungan seperti projek pertanian pintar di Igan, Sarawak. Selain itu, katanya kerajaan juga memperuntukkan 200 juta ringgit untuk membiayai kos pengangkutan dan pengedaran barangan asas ke kawasan luar bandar bagi memastikan kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak mendapat barangan keperluan asas seperti gas LPG dan petrol pada harga yang berpatutan. Turut diumumkan kerajaan akan terus menaik taraf sekolah-sekolah daif dengan peruntukan dinaikkan kepada 746 juta ringgit dan sebilangan besar peruntukan ini adalah untuk menaik taraf sekolah daif dengan 112 projek di Sabah dan 165 projek di Sarawak. Beliau juga memberitahu kerajaan akan menyediakan 1.5 bilion ringgit untuk pembangunan infrastruktur luar bandar Sabah dan Sarawak. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak menyasarkan peningkatan populasi ternakan lembu sehingga 150,000 ekor menjelang tahun 2030. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, setakat ini Sarawak mampu mengeluarkan kira-kira 12% keperluan daging lembu penggunaan domestik. Menurutnya, populasi lembu di Sarawak ketika ini adalah sebanyak 18,000 ekor sahaja. Kita mensasarkan by tahun 2030, negeri Sarawak ada 150,000 target. Sekarang kita ada 18,000 cuma saja. Jadi the potential is very big and I can see that the koperasi is moving into a right direction. Bagi kita kerjaan negeri Sarawak melalui Jabatan Pertanian kita memang menolong rakyat untuk meneruskan usaha-usaha peternakan lembu ini.
Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Kampung Merembeh 2021 di tapak projek Ternakan Lembu Pedaging Kampung Merembeh, Bau pada Jumaat. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah memberitahu Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan sebanyak RM400,000 untuk persiapan tapak dan merancang untuk memberi 30 ekor bakal lembu di bawah program pemberian bakal lembu secara percuma dan juga 30 ekor lembu lagi akan diberikan kepada koperasi di bawah program bawah. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak juga meluluskan sebanyak RM500,000 untuk membina kandang lembu menggunakan sistem feedlot. Dalam program berasingan, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menyampaikan cek berjumlah RM7.030 juta kepada 14 penerima di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNI4 memaklumkan cek tersebut adalah peruntukan melalui UNI4 untuk disalurkan kepada rumah ibadat agama lain di Sarawak. Antara penerima cek ialah Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In, Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya Aidil Lariwo, Adun Kedup Martin Ben, Adun Bukit Semuja John Ilus dan Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dr. Simon Sinang Badar. Selain itu, Dato' Ahmad Douglas turut menyampaikan peruntukan berjumlah RM15 juta yang merupakan pertama kali diberikan Kerajaan Sarawak kepada sekolah mubaligh di Sarawak. Di Miri, 2 projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Piasau sedang dilaksanakan, antaranya menambah baik fasiliti taman dan menaik taraf serta memperbaiki taman permainan di Taman Bulatan Miri. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ching Chiu Yu, telah mengadakan lawatan ke atas kedua-dua projek RTP itu pada Jumaat. Menurut Datuk Sebastian Ting, kedua-dua projek tersebut merupakan permohonan Datuk Bandar Miri Adam Yusiu Sang dan Bulatan Park Runners Association bagi menyediakan kemudahan yang selamat dan lebih selesa kepada pengunjung Taman Bulatan Miri. Berita diteruskan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu. Dato' Ahmad Jamilah Anu telah merasmikan Pusat Transformasi Perikanan FTC di Kampung Sampadi Lundu pada Khamis. Beliau memaklumkan pusat tersebut akan memberikan manfaat kepada nelayan-nelayan bagi zon Sampadi untuk aktiviti jual beli hasil tangkapan mereka termasuk program yang lain. Dan dengan adanya pusat ini nanti maka dapatlah nelayan-nelayan kita dapat bersama dengan dari segi kebajikan, menentukan percayaan mereka kepada apa-apa saja aktiviti mereka yang berkenaan dengan nelayan. Ya? Dan bukan itu saja, itu satu-satunya tempat mereka untuk melihatkan bahawa banyak lagi yang lainnya yang kita rasa pengerusinya dapat bermesyuarat dan berkumpul bersama ahli-ahli nelayan, bukan hanya dari kawasan Sampadi maupun dari kawasan-kawasan yang terdekat. Jadi itulah saya bangga kerana tempat ini dipilih sebagai tempat iaitu transformasi Malaysia. Dato' Ahmad Jamilah turut memberitahu melalui My Community Perikanan Zon Sampadi telah diperuntukkan sebanyak RM50,000 bagi tujuan pembinaan Pusat Perikanan Ikan Marin Bilik Sejuk Beku. Dalam program sama, beliau menyampaikan bantuan-bantuan bagi industri perikanan di daerah Lundu dan Sematan berjumlah lebih RM700,000. Selepas perasmian itu, Dato' Ahmad Jamilah merasmikan Gerai Komuniti Zon Sampadi Lundu dan melakukan walkabout bagi meninjau sendiri kemudahan yang telah disediakan. Berikut pula pemberian dos penggalak kepada warga emas dan individu dengan komorbid di bahagian Miri bermula 28 Oktober selepas pemberian dos penggalak dan tambahan kepada anggota Barisan Hadapan pada 13 Oktober lepas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menerusi kenyataan media pada Khamis berkata ianya membabitkan semua daerah dalam bahagian Miri iaitu daerah Miri Subis, Marudi, Beluru dan Telang Usan. Pemberian dos penggalak ini adalah kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin komuniti sekurang-kurangnya 6 bulan yang lalu dan individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu.
Pemberian dos penggalak ini dilakukan secara sukarela dan percuma di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PSIK yang bertujuan memastikan tempoh perlindungan yang optimum daripada jangkitan COVID-19 diperoleh penerima vaksin COVID-19 khususnya bagi penduduk di bahagian Miri. Tambah kenyataan itu lagi, individu yang layak akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera kepada nombor telefon yang didaftar. Bagi individu yang tidak mempunyai MySejahtera, Pusat Pemberian Vaksin PPV setempat akan bekerjasama dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung KMKK untuk mendapatkan nama penerima vaksin yang layak dan bersetuju untuk mendapatkan dos penggalak. Pemberian dos penggalak ini akan diberikan di semua PPV awam, PPV hospital swasta, PPV klinik swasta yang terlibat dan PPV klinik kesihatan bagi kawasan pendalaman melalui temujanji. Laporan harian COVID-19 pada Jumaat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan sebanyak 566 kes positif baru COVID-19 telah dilaporkan menjadi jumlah kumulatif meningkat kepada 239,784 kes. Daripada jumlah itu, 554 kes positif daripada kategori 1 dan kategori 2, manakala 12 kes positif daripada kategori 3, kategori 4 dan kategori 5. Berikut menunjukkan 35 daerah di Sarawak melaporkan kes positif COVID-19. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 11 kes kematian baru telah dicatat dari 21 Oktober sehingga 28 Oktober 2021. Selain itu, 3 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Ensebang Plai Serian, kluster Anah Rais, Kuching dan kluster Sungai Tanggap Subis. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidos Macang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Dengan kelonggaran yang diberi kerajaan, jangan pernah leka dan lupa dengan SOP yang telah ditetapkan dan sentiasa menjaga kebersihan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Kita, jaga Sarawak. Into Sarawak. Salam UKAS. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun, ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak. Kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.